Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang keenam. Pada bahagian yang keenam ini kita nak kira cukai pintu dan cukai tanah. Ingat, cukai pintu ialah cukai untuk penyelenggaraan. Cukai tanah itu sebagai sewa ke atas tanah yang duduk di kawasan itu. Okey, itu beza cukai pintu dan cukai tanah. Okey, buku teks muka surat 112. Cukai pintu. Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Jadi, macam mana kita nak kira jumlah cukai pintu yang perlu dibayar? Kadar cukai pintu didarabkan dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan ataupun taksiran tahunan ini merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Contohnya, kalau rumah itu walaupun kita duduk sendiri tetapi pihak berkuasa tempatan akan anggarkan berapa anggaran kadar sewa bagi setahun bagi rumah itu. Dia bukan kadar sewa yang terkini di kawasan itu, bukan. Dia adalah ah, uh, sistem dia ataupun dia punya rubrik itu bagaimana dia nak menganggarkan kadar sewa tahunan bagi sesuatu kediaman ataupun tempat itu. Dia bukan ikut kadar semasa. Contohnya kalaulah sewa kat rumah itu 600 sebulan, dia tak kira 600 sebulan. Dia ada instrumen-instrumen dia lah. Jadi itu nilai tahunan telah anggaran kasar sewa tahunan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, nilai tahunan ini adalah anggaran sewa bulanan, bukan sewa yang semasa itu, yang ditetapkan, yang telah oleh pihak berkuasa tempatan lah. Didarabkan dengan 12 bulan. Dia anggar saja, anggaran saja. Okey, kita tengok contoh 8 buku teks muka surat 112. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580. Tengok, RM6,580 dengan kadar cukai pintu 5%. Maksudnya kalau Subang Jaya ni, dia punya sewa mesti beribu-ribu kan. Dia mesti beribu-ribu kat Subang Jaya kan. Tetapi dia kalau nilai tahunannya hanya 6,580. Sebab itu saya cakap tadi, dia tak mengikut kadar sewa semasa. Dia telah ditetapkanlah daripada kawasan itu, Majlis Perbandaran itu. Okey, hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Di mana cukai pintu ini kita boleh bayar setiap setengah tahun ataupun kita nak bayar 1 tahun sekaligus terus. Dia boleh, boleh cukai pintu ini. Kita nak bayar setengah tahun ataupun setahun sekaligus. Okey, jadi kita tengok jumlah cukai pintu, pengiraan dia kadar cukai pintu iaitu 5% didarabkan dengan nilai tahunan sebanyak RM6,580. Jadi straightforward saja. Mariani perlu membayar RM329 setahun. Tetapi soalan ini untuk setiap setengah tahun kita bahagi 2. Jadi Mariani perlu membayar RM164.50 setiap setengah tahun. Okey. Bagaimana mengira cukai tanah? Cukai tanah pun lebih kurang cukai pintu juga. Jadi kita tengok buku teks surat 112. Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Semuanya telah ditetapkanlah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah. Maksudnya berapa luas tanah itu, banyak itulah didarabkan dengan kadar. Bergantung kepada keluasan tanah. Lagi luas tanah di suatu kawasan itu, lagi besar cukai tanah yang perlu dibayar. Macam sewa lah, sewa rumah kecil murah, sewa rumah yang besar
mahal sikit. Macam itu juga untuk cukai tanah ini. Okey, jumlah cukai tanah iaitu kadar cukai tanah setiap unit keluasan didarabkan dengan jumlah keluasan tanah itu. Okey, kita tengok contoh 9, buku teks muka surat 112. Encik Hamid ada rumah, keluasan dia 130 meter persegi. Kadar cukai ialah 43 sen setiap meter persegi. Jadi, jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun macam biasalah. Kadar dia didarabkan dengan keluasan. Straightforward saja. Okay, jadi 43 sen ini kadar dia dan 130 ini keluasan tanah ataupun rumah Encik Hamid ini. Jadi cukai tanahnya yang perlu dibayar oleh Encik Hamid sebanyak RM55.90. Okey, jadi itu bagaimana awak nak mengira cukai pintu dan juga cukai tanah. Dia straightforward saja. Berapa kadar didarabkan dengan nilai yang telah ditetapkan oleh majlis perbandaran ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun pejabat tanah dan galian negeri bagi cukai tanah. Okey, saya rasa sekian dahulu untuk bahagian ke-6 ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Sekian dahulu. Bye-bye dan terima kasih.